bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sengketa, ini hanyalah sementara. Tuliskan semua cerita tentang kehidupan yang kita bina, penuh dengan suka duka. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua sengketa, ini hanyalah sementara. Saat kau perlu akan ku ada, tak kira waktu, hanya perlu percaya. Tak usah engkau tanda tanya, bahagia kita selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nazir Johan ataupun lebih dikenali sebagai Jet Li, sebagai pengarah drama Roxy. Roxy sebuah cerita bergenrekan komedi tentang satu keluarga yang huru-hara tentang kesibukan kerja. Jadi Roxy ini adalah satu robot yang tempat wujudnya datang dari tempat kerja akhir, kemudian yang rosak, kemudian dibawa balik untuk ditrain sebagai ataupun dibaik pulih jadi sebagai pembantu rumah. Hai, nama saya Nadia Shahab dan saya berlakon sebagai Roxy dalam drama Roxy. Roxy adalah seorang robot humanoid yang berasal dari Rusia. Dia dibuat dari Rusia dan dia datang ke sini dan dia menjadi seorang maid di rumah Tuan Agil dan Puan Arisa. Diorang dua ni asyik hilang maid aja, maid asyik lari je. Sampaikan agensi maid tu blacklist diorang. Tapi finally bila diorang jumpa Roxy, diorang gunakan Roxy sebagai maid. Hai, Assalamualaikum. Saya Azli Khairi, memegang watak sebagai Akil di dalam Roxy. Okay, Akil ni merupakan seorang jurutera AI, Artificial Intelligence, yang mana sebenarnya Akil ni daripada zaman kanak-kanak lagi. Dia memang ada satu impian untuk mencipta sesuatu yang berkaitan dengan robot. Jadi Akil dipertemukan dengan seorang isteri yang kenal pun daripada kecil lagi diorang dah kenal. Akil ni dia dapat satu task, task yang mana dia perlu mencari pembantu rumah. Tapi dalam secara tak sedar dia dapat robot sebagai pembantu rumah. Hai, Assalamualaikum. Saya Ira Syazira, memegang watak sebagai Arisa di dalam Roxy. Kebizian, kesibukan si Arisa ni mak dia yang sangat memikirkan 24 hours pergi kerja. So dia bukan dia sengaja tapi dia terabaikan anak-anak, suami pula juga jenis saintis yang macam sibuk juga 24 jam. Dia rasa dia tak salah buat macam tu sebab dia rasa tanggungjawab dia untuk mencari rezeki ibarat macam tu, untuk of course untuk keluarga dia, untuk suami, untuk anak-anak. Kehidupannya bersama dengan Arisa sebenarnya banyak challenge sebenarnya daripada Akil, seorang yang lebih kepada pasif, tapi ada isteri yang agak aktif. Jadi benda dekat situ nampak pro and con di situ. Jadi bagaimana diorang menyelesaikan masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan robot. Hai, saya Adamika, memegang watak Ama dalam cerita Roxy. Hai, saya Akish Alia, memegang watak sebagai Amira dalam drama Roxy. Ama ni seorang budak yang nakal, suka kacau orang-orang lain dan suka buat mama dia marah. Ama bila Roxy ada, lama-lama Ama ni dia makin sayang kepada Roxy tu. Amira dalam drama Roxy ni dia seorang gadis yang berumur 17 tahun yang sangat meminati K-pop. Tapi dia minat member dia kat sekolah ni nama Kuan. Lepas tu dia minat guard yang jaga rumah dia, Domi. Last nanti dia akan berubah dan jumpa diri dia yang sebenar, which is Kuan dengan Domi ni lah yang macam membantu untuk dia jumpa diri dia yang sebenar. Okay, saya Zizanin, saya pelakon dan juga penerbit eksekutif untuk drama bersiri Roxy untuk TV3. Dan dalam cerita ni saya berlakon sebagai watak Dharma. Dia sendiri kadang-kadang dia penuh drama. Watak dia memang penuh dramatik. Tengok baju dia, tengok image dia, kan. Dia sebenarnya seorang fashion designer. Dia punya interest adalah dalam dunia fashion. Tapi dia ni dipaksa untuk mengendalikan syarikat robot humanoid milik bapa dia, itu Datuk Ali. Jadi orang yang tak bersedia, yang tak berminat dengan high tech ni kena paksa bekerja. Jadi dia akan buat kepala dia sendiri dan dia ni dia punya mood swing, dia punya karakter dia tak tentu arah. Itulah Dharma.
Assalamualaikum. Okey, saya Tuziro. Saya merupakan salah satu pelakon dalam cerita drama Roxy yang akan ditayangkan di TV3 dan saya memegang watak sebagai Domi. Ramai mungkin yang tanya Domi ni siapa sebenarnya. Domi ni berasal daripada Sabah dan dia datang pergi Semenanjung. Konon-konon dia nak hidup berdikari. Lepas tu dia dapat bekerja sebagai seorang security. Tujuan dia bekerja sebagai seorang security sebenarnya untuk mendapat duit gaji pendapatan macam gitu, nak bagi di keluarga dekat kampung. Alright, saya Chuan memegang watak sebagai Bidin dalam drama Roxy. Watak saya adalah seorang Bidin, merupakan seorang anak daripada Kedah dan ingin membantu keluarganya dan pergi bekerja di Kuala Lumpur. Cita-cita dia nak pergi kerja di tempat-tempat yang best, dekat-dekat tempat-tempat kata pejabat, sekali dapat kerja security. Itulah dia Bidin. Hai, saya Emiza Aznan. Saya memegang watak sebagai Lela dalam drama Roxy. Watak dia adalah sebagai, saya ada suami saya bernama Murad. Hai, saya Roh Azman memegang watak sebagai Murad, seorang peniaga supermarket. Kami berdua ada pasaraya dan kami ada seorang anak lelaki yang sangat saya manjakan. Di antara saya dengan suami selalunya akan ada tidak apa orang cakap macam tak setuju je sebab saya suka menangkan anak. Kami sekeluarga ni nak menjodohkan anak lelaki kami dengan seorang perempuan yang mana dalam masa nak jodohkan tu banyaklah dia punya rintangan, dugaan yang mana ada yang kena reject. Lepas tu rasalah kami buat satu pemilihan untuk siapa yang berminat nak jadi isteri kepada anak kami. Sebenarnya banyak scene-scene yang menarik yang boleh saya ceritakan. Especially cerita-cerita tentang watak Nadia, banyak sebenarnya. Saya kagum, saya rasa dia bawa watak Roxy dengan cukup baik dan juga yang lain-lain juga. Kita banyak menggunakan teknik green screen, kita menggunakan grafik, mungkin tak sampai animation, tapi banyak benda yang kita dari segi sudut macam mana robot, pandangan robot sendiri kita cuba terjemahkan dari yang kita baca dalam skrip, terjemahkan menjadi visual. Ada banyak babak yang menarik dalam cerita Roxy ni. Dari laboratory all the way sampai dekat rumah dan dengan scene-scene orang lain juga. Sebab bila Roxy ada dekat tempat perumahan Tuan Arisa dan Puan Akil, ada juga security guard yang fall in love dengan Roxy. Lepas tu Roxy berkawan dengan store owner kedai runcit and then dia punya wife pula jealous. Lepas tu Amira membuat Roxy suka nari K-pop, dengan Amar suka buat Roxy buat review pula, jadi influencer pula. Akish paling suka babak yang Roxy jadi pembantu rumah Indonesia. Lepas tu yang dia Amar ajak dia menari lagu dangdut. Lepas tu Amira pun join lagu dangdut and then bapak dia pun join lagu dangdut. Lepas tu yang mak dia marah tu. Time tu macam happening gila, macam kelakar gila time tu. Scene bila ada kena langgar kereta. Sebab masa tu ada rasa takut betul. Langgar kereta? Ada macam serius tak? Lepas tu ada imagine kereta tu kena ada macam tu. Tapi memang tak lah, nanti kan apa yang dia kan. So ada rasa macam takut dan excited at the same time. Babak menarik pada saya, semua babak menarik sebab drama dia muncul dengan pelbagai watak. Kejap tinggi, kejap down, kejap moody, kejap ceria. Dia macam seorang yang bipolar pun ada. Kan, kalau orang tengok rasanya mungkin ada orang marah, mungkin ada orang terhibur, mungkin ada orang kesian, mungkin ada orang menyampah juga kot. Tengok saja outfit dia lah. Sebenarnya banyak scene menarik. Lagi-lagi scene bila saya bersama dengan partner sepanjang saya, Domi. Setiap scene tu bila memerlukan dialog yang panjang, dia akan merepek. Dan itu benda yang akan jadi menarik sebab saya kena tahan gelak. Walaupun saya pun komedian macam dia, tapi dia punya merepek tu semua orang akan gelak. Itulah scene yang paling menarik. Layar bersama keliling dunia. Layar bersama keliling dunia. Sebenarnya scene yang menarik bila saja scene saya dengan Roy Azman. Gelak-gelak yang memang natural. Apa saja yang kami buat, kebanyakannya benda yang unplanned, benda yang tak ada dalam skrip. Kadang-kadang dialog kami tak berapa ada dalam skrip lah. Benda yang memang spontan. Maknanya chemistry saya dengan dia tu pap-pap je jadi. Pap-pap je jadi. Tapi itu tidak bermakna kami tidak ikut skrip. Ikut, tapi kita ada edit-edit dialog. Tapi tidak lari dah daripada skrip.
drama arahan saya yang pertama yang bergenrekan science fiction, komedi begini. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan pelakon-pelakon yang seperti Nadia Shahab, Ira Shazira, Azli Hairi, diorang banyak membantu dan daripada pengalaman lakonan diorang, jadi saya cuma bagaimana nak menghidupkan ataupun suasana dalam drama bersiri. Jadi dari segi cabarannya cuma kita nak createkan tentang, kita saya juga banyak rujuk kepada drama-drama di TV, bagaimana pergerakan robot. Jadi yang cabarannya tentang itulah. Cabaran sebagai pelakon dan juga penerbit eksekutif lah. Of course kita punya pre-production kita ambil masa yang sangat lama sebab cerita ni dia punya propping tu agak mencabar. Kita kena ada proper planning dan kita bekerja sebab kita bergelut dengan masa lah, dengan keadaan pandemik yang masih belum berakhir. Projek ni pun beberapa kali juga tertunda. Locationnya agak banyak juga dan melibatkan pelakon yang ramai. Bukan sahaja pelakon utama tetapi juga pelakon ekstra. Sebab kita ada Vegabot punya office biasa, scene rumah, scene di luar, memang banyak, location dia banyak. Lebih kepada kita berdepan dengan masalah pandemik yang belum berakhir. Kita kena jaga SOP, kita kena ikut semua tu. Bukannya macam kita kerja dulu-dulu. So ini adalah norma baharu yang kita kena lalui, kita kena tempuhi, maybe untuk satu jangka masa yang panjang ataupun maybe forever. Roxy punya cerita ni dia macam, kalau kita baca skrip tu kita akan rasa it was written by orang dekat luar Malaysia. You know, sebab it's so urban and it's so forward. Contoh, ada satu scene ni, diorang suruh Roxy kemas rumah. Tapi diorang suruh Roxy tengok reference video Marie Kondo. Dalam cerita Marie Kondo, I mean, whoever yang tahu Marie Kondo knows that she's a minimalist and she believes in the fewer things you have in your life, the better. And only keep things that have emotional attachment. Or baju ini membawa kebahagiaan. So Roxy terus buang semua benda dalam rumah tu dan simpan hanya baju-baju. Itu saja. Furniture semua dia buang. This kind of writing memang kita tak pernah nampak. You know, idea macam ni, it's so fresh. Dia sebenarnya sebuah cerita yang dia bukannya secara keseluruhannya komedi. Tak. Sebenarnya Roxy adalah satu penceritaan yang mana berkait dengan keluarga. Real life kita yang berkait dengan keluarga, yang mana sebuah keluarga yang memerlukan pembantu rumah tetapi disebabkan dah tak ada pilihan lain, jadi terpaksa menjadikan robot sebagai pembantu rumah. Dan sebenarnya kalau nak ikutkan daripada segi moral of the story, sebenarnya lebih kepada keakraban keluarga. Itu apa yang Aziz faham lah. Cerita Roxy ni macam kita banyak dengar orang cerita pasal saintis buat robot. Memang banyak cerita pasal robot. Tapi tak pernah lagi lah jumpa cerita yang pasal robot ni bawa balik rumah, dijadikan pembantu rumah. Lepas tu sampai robot ni last ada feelings, rasa nak bermimpi jadi manusia. Sebab itulah saya rasa drama Roxy ni lain tau dengan drama-drama Melayu sebelum ni. Dan dalam drama Roxy ni, walaupun dia punya genre komedi apa semua kan, dia ada banyak insert nilai-nilai murni yang sepatutnya kita tangkap. Saya suka sebab sebuah drama yang berani keluar dari lain daripada yang lain, which is robot. Roxy. Kita kena keluar daripada komedi-komedi yang selalu kita ada dalam industri. Bukan selalu dapat watak-watak yang berani macam ni, yang loud, yang very ekspresif. Saya agak bebas. Saya bebas nak bentuk watak drama tu macam mana. Walaupun skrip dah mengatakan image dia kena macam ni, aksesori dia pun banyak, dia dengan pakai rambut palsu, dia seorang fashionista lah kononnya. So itu antara kebebasan yang saya dapat untuk buatkan watak drama ni jadi lain lah daripada maybe Zizanin yang orang pernah tengok sebelum ni. Diri Akish sendiri memang sangat-sangat minat K-pop tau. So Amira dengan diri Akish ni dia sangat tak jauh. So macam dia tak susah sangat lah untuk Akish nak buat watak dia tu. Tapi yang susah juga sebab kita guna nama Amira kan, bukan Akish. So macam susah situ lah. Tapi macam seronok gila buat watak ni. Dan watak sebagai umur 17 tahun sama, memang sama. Semua kita orang sama, Amira. Okey, dalam keseronokan memegang watak Akish ni sebenarnya Azli bukanlah seorang yang lebih kepada gadget ke, lebih kepada AI semua. Jadi sikit sebenarnya Azli tahu apa itu AI dan cara untuk Azli mengatasi masalah-masalah yang ada. Contohlah, kalau robot dia nak kena ada item-item macam ni. Jadi masa syuting, kita pun shoot dekat tempat yang macam limited, tak salah Azli kot. Jadi diorang pun ada mencipta juga AI ni. Jadi sikit sebanyak benda tu bagi banyak informasi untuk Azli. Karakter ni saya suka sebab santai dan dia macam kelakar juga. Arisa ni dia spontaneous
And then lakon yang kita pun tak terikat sangat lah. Kita tak ada macam spesifik terikat. Saya free and plus dengan director Jack Lee yang sangat-sangat orang kata particular. Sebenarnya watak yang komedi ni adalah jiwa saya sebab saya memang suka gelak. Saya memang suka, saya mudah terhibur dan saya suka menghiburkan. Jadi saya memang love sangat watak komedi. So saya memang look forward bila saya di-offerkan watak ni, walaupun watak komedi ni orang kata dah sering kali saya bawa, tapi saya suka juga yang ni. Saya suka kerana setiap watak komedi tu dia berbeza-beza. Saya kena keluar juga dengan idea baru supaya tak nampak dengan watak komedi yang sebelum-sebelum ni. Saya rasa yang specialnya sebab penampilan saya boleh dikatakan hampir 100% saya memakai sari dan juga dengan crown ni. Okey, sebenarnya kesukaran kita memegang watak itu adalah berdasarkan karakter yang kita dapat. So far, Abang Jack Lee sebagai pengarah, dia memberi saya kebebasan untuk menjadi seorang bidin ni. Jadi, kau boleh jadi diri sendiri, cuma kau kena jadi seorang yang macam tegas sikit, pemarah lah daripada Domi ni. Domi ni jenis yang tudang, yang saya ni cepat marah. Untuk kelebihan selebihnya, watak yang diberikan kepada saya sangat seronok lah. Saya boleh cakap utara, saya disuruh untuk cakap utara. So saya boleh main logat Kedah. So agak seronok lah. Saya suka watak macam ni. Abang Jack Lee ni, director ni, dia sudah banyak membuat drama, dia sudah banyak membuat tele. Saya rasa Abang Jack Lee ni sudah tidak asing dalam industri drama ni, seni ni. Dia memang kalau kita cakap dengan mana-mana pelakon, mana-mana kru, Abang Jack Lee ni memang seorang yang tegas, tapi dia friendly. Dia biarkan kita orang berkarya sebab kita orang sebagai pelakon komedi ataupun pelawak. Pelakon komedi dengan pelawak atas pentas ni lain tau. So abang Jack Lee ni dia bagi kebebasan. Kau jual dulu lawak-lawak kau. Kalau okey aku beli. Sebab dia kata kalau kau bermain di atas pentas lain, di depan kamera lain. So kau kena pandai. Jadi bila dapat bekerja dengan dia, maknanya kita dah pernah bekerja sebelum ni, cuma berbeza daripada segi jawatan kan. Dulu dia DOP, sekarang dia adalah pengarah. Saya tak sangka Jack Lee mempunyai sense of humor. Dia boleh melayan tau kita orang artis-artis punya idea. Maknanya rehearsal lain, kadang-kadang lain kita buat first take, second take. Apa yang kita jual, dia boleh beli. As long as benda tu masih lagi dalam track, masih lagi dalam skrip, masih lagi dalam jalan cerita. Dan yang bagusnya Jack Lee ni, dia ada vision dia sendiri macam mana dia nak bentuk cerita ni, dan dia tahu tentang teknologi, dia punya animation, grafik semua tu. So itu semua bagus dan saya sendiri sebenarnya tak sabar nak tengok hasil kerja ni nanti. Layar bersama keliling dunia. Layar bersama keliling dunia. Director kita, Abang Jack Lee, dia seorang yang sangat santai, yang macam chill je, and dia sempoi je tau. So kalau macam dia bagi tahu, okay Amira kena buat macam ni, so dia macam dia terima je tau kita nak buat macam mana, and then dia macam tegur-tegur and ajar kita macam mana nak ni. And bila kita nampak director kita really macam all out like 100 angles and 2 shot, 3 shot, 1 shot, like close up. Wow, super close up, very close up. Bila kita nampak dia berkarya, kita pun feel inspired to do better. We want to do better for people who are trying their best to do better. Kita akan all out juga. Bila kita tengok orang yang macam so creative, it makes us want to think out of the box. How do I bring my character to life? So bila the head of the set is good, everyone else will fall into place. Okey, bekerjasama dengan Abang Jack Lee. Sebenarnya Azli sebelum ni dah lama lah pernah bekerjasama dengan Abang Jack Lee, tetapi masa tu Abang Jack Lee sebagai cameraman. Jadi bila bekerjasama sebagai seorang director pula Abang Jack Lee pada Azli, beliau seorang director yang senang bekerjasama dengan pelakon. Dari segi arahan pun kita sebagai seorang pelakon pun senang untuk melakonkan watak. Jadi kalau katalah contoh kita sebagai pelakon, mungkin kita ada juga kita punya idea dan cara lakonan sendiri. Tapi Abang Jack Lee banyak membantu dari segi lakonan dan juga direction yang dibagi tu senang faham dan semua memberikan kerjasama yang baik sebagai satu tim. Kita menggunakan teknik dua kamera. Kerja agak mudah dengan dua kamera, jadi agak cepat. Jadi memang dari segi teknikal, dari segi artis, dari segi production, ketepatan masa menjadi kita punya keutamaan untuk menjayakan drama ni. Jadi alhamdulillah kerjasama baik daripada semua pihak, daripada teknikal, daripada production team, daripada artis tu sendiri banyak membantu melancarkan projek ni, drama ni. Walaupun kita berada di ambang pandemik COVID-19 dengan ujung tahun yang dah mula monsun, tapi kita dapat catch up dengan jadual yang kita buat
Mungkin ada sedikit masalah, tapi itu ada sebahagian daripada kita punya perjalanan syuting normal di mana-mana pun. Dan Alhamdulillah saya rasa saya puas hati setakat ni dengan apa yang kerjasama yang diberi kepada saya. Terima kasih. So I hope you enjoy it. Jadi jangan lupa untuk saksikan Apa Kesalahan. Layar bersama keliling dunia, guna semua masa yang kita ada. Lupakan semua swing kita, ini hanyalah sementara. Ku tuliskan semua cerita tentang kehidupan yang kita bina, penuh dengan suka duka. Ku ulurkan bahuku, bertahankan dari segala yang bisa melenyapkan senyum dan tawamu. Jangan kau lepaskan tanganku, biar patah saya pun jangan engkau ragu, kau permataku. Layar bersama